dan saya sentiasa melihat program-program yang dianjurkan oleh Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia cawangan keempat ini, terutamanya program daripada pengerusi sendiri. Dan saya dalam banyak masa saya sebut kepada pengerusi, kira wakil saya tu bila dia pergi ziarah orang sakit dan sebagainya, saya ikut risalah dan wakil saya tu. Sebab saya ada beberapa orang wakil yang sentiasa mewakili saya di tempat ni untuk ziarah kematian, sakit dan sebagainya. Namun masih ramai lagi orang dia beritahu orang ni tak pergi tengok lagi, orang ni tak pergi tengok lagi, orang ni tak pergi tengok lagi. Memang ramai. Memang ramai. Jadi bila Profesor Fauzi pergi melawat, saya tengok ke wakil saya tu, walaupun tak bagi duit pun wakil saya tu. Jadi dan saya mengharapkan Prof Fauzi jangan seriklah, mana terus menjadi wakil saya. Dan saya mengharapkan semua pesara-pesara kerajaan ini boleh menjadi wakil saya dalam melaksanakan kerja-kerja di Parlimen Tumpang ini, insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi mereka yang menerima seruan Tuhan, kita benar-benar mengharapkan Allah SWT menerima kita ni, yang menerima seruan Tuhan, yang menerima seruannya. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah, dan bagi mereka yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan solat, urusan mereka diputuskan secara musyawarah di kalangan mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saya tak payah ulang dah ayat ni. Yang yang berbahagia Profesor mesti jadi musbuk, maknanya menafkahkan dan sebagainya, semuanya disebut dengan yang baik. Cuma saya baca ayat ni untuk memperingatkan kita bahawa kita ni adalah satu kumpulan manusia. Hari ini kita berpersatuan yang sentiasa mengadakan musyawarah, perbincangan, pertukaran pandangan, pendapat dan sebagainya dalam usaha untuk menambah baik diri kita, menambah baik persatuan kita, menambah baik masyarakat kita. Dan saya yakin kiranya kita terus dan sentiasa mengadakan perbincangan dengan terbuka, maka persatuan ini akan menjadi satu persatuan yang cukup kuat, satu persatuan yang cukup baik, dan satu persatuan yang boleh memberi manfaat yang besar kepada rakyat. Ya, kita tak ada tujuan lain. Maknanya kita berpersatuan untuk memberi manfaat kepada diri, keluarga dan juga kepada masyarakat kita. Saya ucap syabas dan tahniah kepada persatuan ahli-ahli persatuan pesara ini yang masih boleh aktif dalam masyarakat. Dan saya mengharapkan supaya dapat melaksanakan kerja dengan pengalaman yang cukup banyak. Tuan-tuan dan puan-puan ini mempunyai pengalaman yang mungkin jauh lebih banyak daripada saya. Dato' Halim terutamanya, Dato' Ismail terutamanya, Profesor sendiri yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak, melebihi pengalaman yang saya miliki. Dan kalaupun saya ada pengalaman, tapi kita barangkali mempunyai pengalaman yang berbeza. Jadi pengalaman yang berbeza ini dapat kita gabungkan dalam persatuan dan memberikan perkhidmatan, maka rakyat akan dapat manfaat yang terbaik daripada kita. Itulah harapan saya selaku pimpinan. Kita tidak ada benda lain melainkan untuk membawa kebaikan dan untuk memberi manfaat yang terbaik kepada rakyat. Jadi dalam suasana politik hari ini, saya meyakini bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk dalam mood persaraan yang aman dan damai. Tidak berasa musilah mana boleh berasa. Betul ke Quran? Masa 22 bulan hampir ekor ni kita berasa musi juga. Tak sebentar bunyi. Bangun pagi ni bunyi anak jual apa pula dah. Bangun pagi ni nak jual apa pula. Dan yang dijual ni walaupun apa alasan yang diberi, tapi dia terlibat dengan kepentingan orang Melayu dan Islam. Tak, bila kita kata jual Hotel Royal Chulan, dia kata bukan hak orang Melayu, hak Persatuan Bekas Tentera. Persatuan Bekas Tentera ni siapa? 99% berkepentingan ataupun dimiliki oleh orang Melayu dan Islam. Jadi pada masa tersebut belum berlaku COVID-19 ni, mana belum ada PKP.
Tapi disebut dan diberitahu kepada rakyat, diwar-warkan kepada rakyat secara keseluruhannya bahawa negara ni tak ada duit. Negara ni sudah kehabisan duit, ya, dan dipersalahkan kerajaan UMNO masa tu. Nah, dipersalahkan kerajaan UMNO tu disebut kerajaan tak ada duit. Sehingga di Kelantan ni nak masih rumput jalan persekutuan pun tak ada, masih rumput, tak ada peruntukan. Dah berapa ramai kaki tangan pegawai kerajaan juga termasuk jaga sekolah dan sebagainya yang terpaksa diberhentikan kerana katanya kerajaan tak ada duit. Cuba bayangkan dalam suasana PKP COVID-19. Nah, pada masa tersebut disebut maknanya kerajaan ni tak ada duit, disebut ramai pegawai-pegawai kerajaan yang tidak memberikan kerjasama kepada kerajaan pada masa itu, terutamanya di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan pada masa itu beberapa ramai pegawai daripada menteri memang menguasai Kementerian Keuangan, menentukan dasar Kementerian Keuangan. Tapi disebut ada pegawai-pegawai yang biasa, macam datuk-datuk yang pegawai kerajaan yang betul ni, yang asal ni, mana dikatakan tidak memberi kerjasama kepada menteri pada masa tersebut. Cuba bayangkan kalau PKP, pegawai-pegawai yang tidak beri kerjasama ni disecuti dan sebagainya, maka pegawai-pegawai daripada setiap selaku di AP itu menguasai Kementerian Keuangan secara menyeluruh. Cuba bayangkan, tak tahulah berapa banyak lagi dia nak jual. Kerana duit tak ada, kerana PKP, kerana COVID-19, kemudian mungkin dia bagi ke kampung-kampung ni, bagilah duit ke rakyat ni. Hak dia bagi itu RM3 dah, bagi RM50 kepada rakyat ni. Inilah baiknya kerajaan terpaksa jual ni untuk beri duit kepada rakyat dan sebagainya. Tapi apabila berlaku perubahan kerajaan, kemudian kerajaan ini berlaku perubahan pada masa COVID-19 ni baru mula masuk. Yang masuk daripada pelancong daripada China melalui Singapura masuk ke Malaysia dan bawa COVID ke Malaysia. Ni masa kerajaan dulu lagi. Bila kita sebut supaya mengadakan sekatan pelancong daripada China dan sebagainya, dia orang kata tak ada sebab untuk nak sekat pelancong dan sebagainya. Lalu pelancong daripada China masuk melalui Singapura dan masuk ke Malaysia dan menyemarakkan COVID-19 ni. Pada masa kerajaan ini ambil alih, COVID-19 ni mula merebak dengan begitu kuat dan terpaksa mengambil tindakan PKP, yang mana kalau pada masa itu kalau nak bayar kerajaan ni tak ada duit, baru nak bagi pula bantuan COVID pada rakyat seperti mana kita bagi tu. Berkali kalau jual habis aset orang Melayu pun, berkali orang Melayu tak malu. Tapi itulah suasana yang berlaku. Apabila kita ambil kerajaan, kita boleh sekap sebahagian besar daripada perancangan untuk jual aset-aset Melayu itu. Dalam masa yang sama kita dapat terus memberi bantuan COVID kepada rakyat Malaysia dengan macam-macam program, bencana, prihatin dan sebagainya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu pesanan saya ialah, saya ni pun Datuk Alif, usia ni usia pesara juga. Sebelum pusara yang disebut oleh promosi, usia pesara juga. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan diberi peluang oleh Allah SWT untuk pesara. Tapi saya tak boleh pesara lagi. Tak boleh pesara lagi. Dan insyaAllah maknanya kalau mati dengan buat kerja pun kita harap maknanya mati yang baik, meneruskan kerja-kerja sebagaimana yang diamanahkan. Dan harapan saya kepada pesara-pesara ini dengan pengalaman yang cukup banyak, dengan pengalaman yang berbagai ini, dapat maknanya membantu kepimpinan untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Namun dengan Datuk Ali tadi, dia kata kita tak usah makan banyak. Ada tadi tak? Tak usah makan banyak, tak usah pergi pilih restoran-restoran hak sedap. Sebenarnya pilih restoran hak sedap, hak bersih, hak molek tu tak apa, tapi jangan makan banyak. Dan Datuk Ali sebut saat itu sebenarnya membantu kementerian. Malam tadi saya secara live program webinar dijemput untuk menyampaikan satu tajuk jaminan security makanan dalam suasana COVID-19.
Jadi antara poin yang saya sebut juga, di samping mana usaha-usaha kerajaan, banyak usaha-usaha yang kita buat sekarang ini untuk menggalakkan anak-anak muda, untuk menggalakkan NGO-NGO, untuk menarik sama pihak-pihak swasta untuk sama-sama membantu pengeluaran bahan makanan ni. Sebagaimana yang kita ketahui, kopi, penduduk umum dan sebagainya. Tapi pengeluaran makanan ni mesti diteruskan. Kerana walau bagaimana suasana sekalipun, selagi makanan ni boleh sampai ke meja rakyat, kita masalah kita puas sikit. Tapi apabila makanan tidak boleh sampai ke meja rakyat, maka kita akan menghadapi masalah yang cukup besar. Itulah kritikalnya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ini. Jadi apa yang disebut oleh Dato' Alim tadi dalam ucapan webinar saya itu, salah satunya saya sebut, maknanya di samping kita mengeluarkan makanan yang selalu dibicarakan soal SSL, semua pesara-pesara ini memang pun selalu disebut juga, maknanya tahap sara diri dan sebagainya. Orang mempersoalkan tahap sara diri, orang selalu sebut pasal indeks security makanan dan sebagainya. Jadi kita usahakan macam-macam. Yang terbaru, Kementerian baru saja menandatangani MOU dengan pihak swasta bagi melaksanakan smart sawah berskala besar. Jadi semuanya itu usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Tapi antara isu yang agak penting juga ialah bagaimana untuk menjimatkan makanan. Untuk menjimatkan makanan. Dan kerana SSL ini bergantung kepada berapa banyak kita keluar dan berapa banyak kita guna. Kalau kita keluar banyak, makan lagi banyak, maknanya dia SSL ini tak cukup juga. Tapi kalau kita keluar sikit, makan pun sikit, SSL ini akan menjadi bertambah baik juga. Jadi di maklumat yang ada pada saya, kita membazirkan 15,000 tan makanan sehari, dan daripada 15,000 tan ini 3,000 tan adalah makanan yang masih baik yang boleh dimakan, dan 3,000 tan ini boleh memberi makan kepada 2,2 juta rakyat sehari. Maknanya berapa banyak makanan yang kita bazirkan. Jadi kalau kita berjaya mengurangkan pembaziran ini, difahamkan juga pada musim Covid ini, dia semakin banyak pembaziran makanan. 16,000 tan sehari. Yang makanan yang boleh dimakan sebanyak 4,000 tan sehari. Maknanya hampir 3 juta rakyat patut boleh diberi makan untuk satu hari. Makanan yang dibazirkan. Jadi kalau pembaziran ini dapat dikurangkan, mana kita dapat mengurangkan meningkatkan SSL dan sebagainya. Dan ini sebagaimana yang kita ketahui, saya ingat masa saya Exco Kelantan dulu, ada satu maklumat MPKB kutip sampah pada bulan Ramadan. Kita berada dalam bulan Rejab, bulan lebih-lebih lagi kita masuk Ramadan. Pada bulan Ramadan, pembaziran makanan ini bertambah banyak. Pembaziran makanan ini bertambah banyak. Patutnya semangat Ramadan itu adalah semangat berjimat cermat, hak sedekah, bagi makan itu bagus. Tapi tidak berlaku pembaziran. Mana Ramadan, mana patut bulan yang kita mengurangkan pembaziran dan sebagainya. Jadi nak masuk bulan Ramadan ni, nak banyak pula membazir. Peranan pegawai-pegawai yang bersara ini, peranan yang cukup besar, maknanya boleh berinteraksi dalam masyarakat, membantu masyarakat supaya kecil, goyang. Kita jangan duduk bazir makanan dan sebagainya, jaga makanan. Ada orang yang tak boleh makan, ada orang yang tak ada makanan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara begini hanya dapat dimainkan peranannya oleh ahli-ahli persatuan, pesara-pesara kerajaan dalam membantu masyarakat. Dan banyak lagi sebenarnya kalau saya nak sebut, tapi masa pun tidak mengizinkan sangat kerana saya terpaksa bekerja ke airport. Satu laginya tersebut kerajaan, terutamanya Kementerian Pertanian, cuba menarik seramai mungkin anak-anak muda untuk menceburi sektor pertanian.
Dan nak lari anak muda, bapa mau hidup kecek depan pesara ni. Bapa mau hidup kecek depan pesara. Kerana saya yakin pesara ni dapat memainkan peranan meyakinkan anak-anak muda bahawa sektor pertanian adalah sektor yang sangat lumayan. Ambo dah bincang di mana-mana tempat. Saat ni Dato' Wen saat ni ajak ambo kita tengok tempat orang nak yang berjaya di Kuala Kerai. Dan insyaAllah ambo kita tengok mana berjaya. Kita tengok mana berjaya berdua tidur. Pesara-pesara ni boleh memainkan peranan untuk menggalakkan anak-anak, cucu-cucu untuk menjemuri sektor pertanian. Memang sektor pertanian ini selalu dikaitkan dengan apa yang dipanggil 3D. Dirty, dangerous. Dirty, dangerous. Satu lagi dia apa? Baru ni saya pergi bertanam, saya pergi menanam, berkebun. Saya pakai baju kemas, saya pakai seluar kemas, tali pinggang, kasut dan sebagainya. Lalu ada orang Jawa dalam page tu. Dia kata petani apa pakai kemas ni mau dah. Petani apa pakai kemas pun nak pergi bersuara nak jabat. Saya kata nasib baik saya tak pakai tie pun. Anak-anak muda kita yang dia tak suka kepada sektor pertanian ini kerana dia nampak petani-petani ni lekeh dah. Lekeh dah nampak semua pakaian berserabut, kotor dan sebagainya. Mana tak menarik bagi dia. Dan orang tua pula bila tengok bila orang nak minta anak dia tu kerja apa? Kerja petani. Tak nampak dah. Tak nampak sekali. Jadi saya selalu memberi dorongan kepada anak-anak muda, beri hadiah kepada diri sendiri. Memang kaya dia orang ni yang melibatkan dalam sektor pertanian ni, dia orang cukup kaya. Di kampung-kampung kita je. Saya hotel rumah tak dibayar lagi. Tapi petani-petani kita di kampung buat rumah besar-besar, molek-molek, tak ada hutang. Maknanya dia mampu untuk membayar rumah dia ni dah apa ni tanpa perlu hutang. Mereka mampu untuk membiayai persekolahan anak-anak 10 orang, terkuyusus 10 orang ni suruh masuk universiti. Dah. Tak. Mana tak ada hutang apa pun. Jadi ini petani-petani peternak kampung kita ni, baik yang dibuat secara sambilan dan sebagainya, tapi mereka mampu untuk membiayai pembiayaan secara tunai. Tapi sebaliknya selekeh je. Jadi bila saya melawat petani-petani yang berjaya ni, anak muda, saya kata awak kena ambil juga cuti seperti mana nanti lepas ni saya nak ayat dengan Dato' Wen. Masa jadi pengarah pendidikan dulu ada cuti langkawi, dah cuti langkawi buat anak bini. Jadi petani-petani kita ni, yang kaya-kaya tu kena ambil cuti, pergi naik ke Batu Bel, pakai tai apa begini. Baru orang lain tengok tu, nampak tertarik jadi petani. Anak jago, berapa ramai penanam jago jadi jutawan. Tapi anak-anak kita tak nampak dia nak jadi kerani, dia nak jadi EDO. Masa Dato' Alin dulu tak apa lah jadi EDO, sahur kampung. Apa sekampung dengan Dato' Alin ni? Lahir di Susu. Apa ni? Sahur, pakai ni pun kena panggil Alin EDO. Walaupun dah jadi EDO, dah jadi berapa macam tu, panggil Alin EDO lagi. Kalau dia sedap dengan EDO. Jadi maknanya sahur kerja EDO ni. Tapi makna pesara-pesara inilah patut memainkan peranan, memberikan kesedaran kepada anak-anak muda kita supaya melibatkan diri dalam sektor pertanian. Kalaupun tidak sepenuh masa, yang buat separuh-separuh masa tu pun mana dapat menjana pendapatan yang cukup lumayan. Dan bagi nak tanam apa pun kajian agama macam-macam, kita ada program pertanian padat yang saya rasmikan PK Negeri Kelantan di perkarangan masjid ni juga. Dan masjid ni pun ada buat. Saya tak sempat nak pergi ziarah lagi nak tengok. Pastikan dia berjaya. Dan ada sekolah-sekolah yang saya sudah bagi peruntukan untuk melaksanakan program yang sama. Dan kita beri juga kepada individu-individu yang berminat untuk buat pertanian yang sama. Teku Yusof buat ada. Lain pun tak boleh sebut. Jadi semuanya itu maknanya dapat membantu untuk menambahkan
pengeluaran makanan negara, membantu SSL, membantu untuk kerajaan memastikan sekuriti makanan negara ni dapat dengan baik. Itulah harapan saya, peranan saya, dan saya dah sebutnya pada talim kita tu saya akan pertimbangkan sebaiknya. Profesor Fauzi sebut pun saya akan sentiasa bersama dengan Hajani Persatuan Pesara ni, dengan persatuan di tempat ni, dan saya mengharapkan sangat sokongan bantuan daripada pesara-pesara tempat ni. Bawalah suara saya yang baik tu. Kalau nak rakyat baik kepada rakyat tu, bukan rakyat saya baik dan bukan rakyat saya baik, rakyat betul ya, tak apa, untuk nak mengajak rakyat buat benda baik tu. Boleh sebut mana kok saya pun apa. Cik dah pesan gini-gini, cik dah pesan suruh pakai nanen, cik dah pesan tak saya pakai bazir, cik dah pesan suruh duduk molek-molek, cik dah pesan suruh bersatu molek, jangan duduk kepala, faham juga apa semua. Cik dah pesan baik-baik tu, boleh guna nama cik tu. Boleh guna nama cik tu, cik dah pesan ni, pesan benar. Jadi saya pesan secara umum itu, saya sebut secara umum itu, mana-mana pesanan yang baik kepada rakyat, boleh guna nama saya. InsyaAllah. Waktu iman besar tu, pada besar tu lagi. Jadi sekadar itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengisytiharkan perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia